Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 4 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga yang tercinta. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita di bawah tajuk pembangunan negara Islam, iaitu unit 5 dan juga unit 6, teknologi dan juga hubungan diplomatik. Yang untuk pengetahuan anak pelajar, ini adalah tajuk yang terakhir di dalam sukatan sirah tahun 4. Jadi sebelum itu seperti biasa anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 4 dan terus buka muka surat 46. Jadi kita akan tengok pembangunan negara Islam dari aspek teknologi dan juga hubungan diplomatik. Di mana sebelum ini kita dah pun tengok pembangunan negara Islam dari sudut ekonomi, dari sudut pendidikan, dari sudut pentadbiran dan juga dari sudut masjid, peranan masjid. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada pembangunan negara Islam dari sudut teknologi dan juga hubungan diplomatik. Jadi kita tengok muka surat 46 unit 5 atas sekali dulu. Dia kata kekuatan teknologi peperangan merujuk kepada semua kelengkapan ketenteraan seperti senjata, pengangkutan, komunikasi dan sebagainya. Rasulullah SAW telah menghantar 2 orang sahabat ke Jarashi, iaitu Damsyik, di bawah kuasa Rom untuk mempelajari cara membuat manjanik dan lubabah, iaitu kereta kebal. Jadinya dari sudut teknologi di sini, dia menyentuh aspek peperangan, di mana dia termasuklah di dalam senjata, pengangkutan, komunikasi dan sebagainya, di mana dalam peperangan semua ini penting untuk memastikan strategi yang dirancang menjadi dan kemenangan menjadi milik tentera Islam. Dan Rasulullah SAW pun telah menghantar 2 orang sahabat ke Damsyik untuk belajar cara membuat manjanik dan lubabah, iaitu kereta kebal. Jadi itulah serupa sedikit pembangunan negara Islam berkaitan dengan teknologi. Dia sentuh tentang peperangan. Jadi kita pergi kepada unit 6 bawah dia pula, pembangunan negara Islam dari segi hubungan diplomatik. Jadi apakah hubungan diplomatik ini? Jadi jom kita tengok sama-sama. Masih lagi muka surat 46 yang bawah tu. Rasulullah SAW telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan Islam, bertujuan mengajak mereka memeluk Islam. Jadinya baginda Nabi SAW dia membuat hubungan diplomatik dengan negara Islam satu saja, untuk berdakwah, untuk memastikan mereka tertarik dengan Islam dan sekaligus memeluk agama Islam. Jadi Nabi ni pandailah, dia tak buat hubungan diplomatik, iaitu hubungan diplomatik ni kerjasama di antara negara-negara sekeliling negara yang baginda duduk. Jadi dia pandai, dia tak buat hubungan diplomatik dengan negara Islam je. Kalau macam tu susahlah Islam nak berkembang. Jadi baginda Nabi SAW dia pandai, dia bijak, dia mengambil keputusan untuk membuat hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan Islam. Maka sekaligus insya-Allah dengan pertolongan Allah SWT, maka terbukalah hati mereka untuk memeluk Islam. Jadi kita tengok perangkat yang kedua. Rasulullah SAW telah menerima utusan daripada negara-negara bukan Islam. Baginda memberi layanan yang baik walaupun ada di antara mereka bersikap ganas dan kejam. Jadi apabila baginda Nabi membuat hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam ni, jadi banyaklah negara-negara bukan Islam, utusan-utusan daripada negara bukan Islam yang ingin berjumpa baginda Nabi SAW. Namun baginda tetap memberi layanan yang baik walaupun ada setengah negara bukan Islam yang ingin berjumpa dengan baginda Nabi SAW bersikap ganas dan juga kejam. Itu adalah sifat mulia yang Nabi tunjuk, sekaligus boleh menyebabkan musuh ataupun pihak lawan berasa tertarik dengan Islam. Sebab dia mungkin akan kata macam, aku buat punyalah jahat tapi dibalas baik. Jadi itu adalah salah satu asbab untuk menarik mereka memeluk Islam, kerana mereka tertarik dengan kepribadian baginda Nabi yang sangat tenang dan tetap melayan mereka dengan baik. Jadi kita tengok perenggan yang seterusnya, masih lagi muka surat 46.
Rasulullah menyediakan beberapa buah rumah yang besar dan cantik untuk utusan-utusan tersebut berehat di bandar Madinah. Jadi ini adalah strategi Nabi bagaimana nak beli jiwa kata orang tu. Nak bagi tertarik dengan Islam, di mana apabila utusan-utusan negara bukan Islam yang datang berjumpa Nabi ni, Nabi menyediakan tempat rehat yang sangat selesa. Baginda Nabi menyediakan beberapa buah rumah yang besar dan cantik untuk mereka beristirahat sebelum mereka berbincang dengan apa perkara yang mereka nak wujudkan dengan baginda Nabi SAW. Jadi hadiah yang diterima akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan negara. Demikian juga hadiah yang diberikan kepada mereka diambil daripada perbendaharaan negara juga. Jadi kita tengok muka surat 47. Sifat-sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam melayan utusan negara bukan Islam menyebabkan mereka tertarik hati dan ada yang memeluk Islam. Macam yang saya dah terangkan dan huraikan tadi. Kepribadian Nabi itu ada layan utusan bukan Islam tadi dengan baik. Walaupun asalnya orang tu utusan bukan Islam tu memberi layanan yang tidak baik, namun Nabi balas dengan baik. Itu pun dah tertarik. Mereka datang lagi dalam negara Islam, tempat Nabi di Mekah. Nabi menyediakan tempat istirahat yang cukup selesa, rumah besar dan cantik. Itu pun sama juga membuatkan mereka tertarik. Mereka akan kata macam, oh aku yang bukan Islam ni pun datang dalam negara Islam, diberi layanan yang sama dengan jika negara Islam datang ke negara Islam. Jadi kita tengok muka surat 47 tu. Berikut adalah utusan-utusan dari negara bukan Islam, di mana ada 8 utusan negara bukan Islam yang pernah datang untuk membuat hubungan diplomatik dengan baginda Nabi SAW, iaitu yang pertama utusan dari Taif, yang kedua wakil orang-orang Kristian Najran, yang ketiga utusan Bani Sa'ad, yang keempat utusan Bani Tamim, yang kelima wakil Bani Tayyik, yang keenam wakil Bani Hanifah, dan yang ketujuh wakil kaum Hunadah, yang terakhir utusan dari Raja-Raja Himayah. Jadi ada 8 utusan, di mana mereka semua ni bukanlah negara Islam, namun ingin membuat hubungan diplomatik dengan negara Islam yang diketuai oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW telah menghantar duta Islam kepada pemerintah negara bukan Islam bertujuan mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala serta memeluk Islam. Kita pergi muka surat 48. Berikut adalah utusan Islam yang dihantar ke negara bukan Islam. Yang pertama, utusan Islam yang pertama ke Habsyah. Kita tengok huraian dia. Rasulullah SAW telah menghantar Amr bin Umayyah Domiri pada akhir tahun ke-6 Hijrah ke Habsyah menemui Usamah bin Al-Bijad, iaitu Najasyi Raja Habsyah. Najasyi menerima utusan Rasulullah SAW dengan baik dan akhirnya memeluk Islam. Di mana kalau kita ingat lagi sirah tahun 3 pun memang ada 2 kali peristiwa umat Islam melarikan diri ke Habsyah, di mana pada ketika itu kaum kafir Quraisy dia memberi siasaan kepada para sahabat pada ketika itu dengan kejam. Jadi baginda Nabi mengarahkan para sahabat untuk melarikan diri yang pertama ke Habsyah dan kali kedua. Dan kedua-dua kali baginda Nabi suruh umat Islam melarikan diri ke Habsyah untuk berselindung. Raja Habsyah menerima dengan baik dan memberi layanan yang baik, walaupun pada ketika itu Raja Habsyah belum lagi memeluk Islam. Dan akhirnya untuk surat 48 ini, jadi utusan Islam yang pertama ke Habsyah ini berjaya memastikan Najasyi itu menerima utusan Rasulullah SAW dengan baik dan akhirnya memeluk Islam. Akhirnya Raja Habsyah tadi memeluk Islam. Jadi kita tengok yang kedua, utusan Islam kepada pemerintah Yamamah. Rasulullah SAW menulis surat kepada Khudzah bin Ali, pemerintah Yamamah, yang dibawa oleh Sulais bin Amru al-Amiri. Khudzah menerima utusan Rasulullah SAW dengan baik, tetapi Khudzah tidak sempat memeluk Islam kerana telah meninggal dunia. Jadi baginda Nabi telah menghantar utusan Islam kepada pemerintah Yamamah. Nabi nasib dia tidak beruntung seperti Najasyi Raja Habsyah, di mana sempat memeluk Islam. Jadi Khudzah ni dia tadi tidak sempat memeluk Islam kerana telah meninggal dunia. Dia menerima baik Islam tu tadi, ajaran Islam tu tadi, utusan yang baginda Nabi hantar tadi tentang Islam untuk mentauhidkan diri kepada Allah SWT, namun tidak sempat memeluk Islam.
Jadi kita tengok yang ketiga, utusan Islam ke Bahrain. Rasulullah SAW telah menulis surat kepada Al-Mudhir bin Sawi, iaitu pemerintah Bahrain, menyuruh beliau kepada Islam. Surat tersebut dibawa oleh Al-Ala bin Al-Khadrami. Al-Muzir menerima utusan Rasulullah SAW dengan baik dan akhirnya memeluk Islam. Okey, ini adalah pemerintah kedua yang berjaya memeluk Islam selepas Najasyi tadi, di mana Al-Muzir bin Sawi ini dia menerima utusan daripada Al-Ala bin Al-Khadrami tadi dengan baik. Dia menerima utusan itu dengan hati yang terbuka dan akhirnya memeluk Islam. Jadi kita tengok yang keempat, utusan Islam ke Gubernur Damsyik. Rasulullah SAW melantik Syuja' bin Wahab membawa surat Rasulullah SAW menemui Al-Harith bin Abi Syamar, Gubernur Damsyik. Al-Harith mencela surat Rasulullah SAW dan tidak menerima Islam. Jadi selepas Nabi mengutuskan Islam ke Habsyah, raja itu berjaya memeluk Islam. Baginda Nabi SAW mengutuskan hantar utusan kepada Yamamah, tidak sempat kerana meninggal dunia. Ke Bahrain, alhamdulillah berjaya juga menarik Al-Muzir tadi memeluk Islam. Namun ke Damsyik, di mana Al-Harith bin Abi Syamil ni, Gubernur Damsyik ni, hati dia tidak terbuka untuk menerima utusan tersebut, malah mencela ni maksudnya menghina, mengejek surat yang diberi, utusan yang diberi oleh Rasulullah SAW untuk mentauhidkan diri kepada Allah tadi dan tidak menerima Islam. Jadi kita pergi kepada muka surat yang kelima, utusan Islam ke Gubernur Mesir. Rasulullah SAW menulis surat kepada Jawraj bin Matta yang bergelar Muqaykis, iaitu Raja Mesir dan Iskandariah. Surat tersebut dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Muqaykis tadi dia menerima baik utusan tersebut. Muqaykis telah menghadiahkan Rasulullah SAW seekor bagal dan 2 orang dayang, iaitu Maryah Al-Qibtiyah dan Sirin. Nabi memperistrikan Maryah yang melahirkan seorang anak bernama Ibrahim. Jadi apabila baginda Nabi SAW mengutuskan Islam, menulis surat kepada Jawraj bin Matta tadi, yang bergelar Muqaykis, iaitu seorang raja Mesir dan juga Iskandariah, di mana alhamdulillah hati beliau terbuka untuk memeluk Islam. Jadi sebagai balasan kepada baginda Nabi SAW yang berjaya menarik minat beliau untuk masuk agama Islam, beliau telah memberikan seekor bagal dan juga 2 orang dayang. Jadi salah satu dayang itu telah baginda Nabi SAW memperisterikan dan melahirkan anak baginda Nabi yang bernama Ibrahim. Jadi kita tengok yang keenam, utusan Islam ke Oman, ataupun Oman lah. Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Oman, iaitu Jaifar dan saudaranya Abdul Bani Al-Julandi. Surat baginda dibawa oleh Amr Al-Aus. Jaifar dan saudaranya Abdul akhirnya memeluk Islam. Jadi ini adalah utusan Islam ke Oman ini berjaya lagi memeluk Islam, di mana baginda Nabi SAW telah menulis surat kepada mereka untuk mentauhidkan diri kepada Allah SWT untuk menerima Islam. Maka akhirnya Jaifar dan Abdul Bani Julandi tadi ini terbuka hati memeluk Islam. Maka berakhirlah tajuk kita, pembangunan negara Islam dari sudut teknologi dan juga hubungan diplomatik. Dan seperti biasa, untuk latihan saya akan susulkan kemudian, dan sebarang permasalahan, khususnya yang menonton video ini adalah anak-anak pelajar Kafah Al-Fatih Education Center, Kafah Al-Fatih Patasras. Boleh direct teruslah tanya kepada saya jika ada sebarang permasalahan, sebarang kemusykilan, insyaAllah saya akan jawab. Dan sebarang kekurangan saya mohon maaf dan akhir kata daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.